Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sekiranya jelas audio saya, boleh komen lah, clear ataupun jelas. Dan sekiranya ada bunyi apa-apa ke, boleh komen juga untuk maklumkan kalau kita boleh buat penambahbaikan. Sambil-sambil tu kita tunggu juga saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Dalam 3 ke 5 minit lagi kita mula. Suara jelas ataupun mungkin kalau gambar clear ke macam mana? Mungkin boleh komen. Baik, Arif Hakimi nilai clear. Terima kasih. Orang nilai tak balik lagi kampung. Baik, Sharifah, Atika, Nur Asikin. Nur Asikin tu ibu saya tu. Ikram, Abdul Muiz, Arbaiyah, terima kasih. Uyah, Aisyam, clear. Okey, bacok clear. Orang bacok clear. Muhammad Asraf, Kuala Berang clear, terima kasih. Saya pun Mujahid, orang Kota Damansara. Amira Izzati, Ipoh, jelas, terima kasih. Baik, sementara tu sekiranya tuan-tuan, puan-puan kalau nak beli buku, buku Ayah Cik ataupun buku Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden Abdul Hadi Awang, boleh PM page ni, PPU, Pustaka Permata Ummah, boleh PM dan boleh dapatkan buku lah. Jadi antara buku yang kita akan berdahkan hari ini adalah buku Islam Memimpin, karangan ataupun tulisan karya Tuan Guru Presiden PAS, Ayah Cik, dan banyak lagi buku-buku lain. Jadi kalau ada yang nak beli buku kan, kalau yang belum dapat lagi buku, sebelum-sebelum ni sahabat-sahabat saya pun dah pembentang beberapa kitab, dan sangat menariklah tajuk-tajuk dan kitab-kitab yang dibentangkan tu. Jadi kalau nak dapatkan boleh PM ataupun tekan je link dekat post ni, boleh order form tu, boleh order buku tersebut. Baik, saya rasa boleh mula sebab kita pun mungkin ambil setengah jam ke 40 minit je. InsyaAllah bagi memberkati majlis kita buka dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Surah Al-Maidah ayat 55 hingga ayat 56. Yang pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah Taala masih lagi mengizinkan kita untuk menyebarluaskan ilmu, dan salah satu daripada usaha kita dan inisiatif kita untuk kita membentangkan buku yang bertajuk hari ini, perbentangan ini buku yang bertajuk Islam Memimpin oleh Tuan Guru Presiden Ayah Cik Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Baik, jadi mana-mana yang ada buku boleh kita tengok dan kita teliti untuk perkongsian bersama. Dan sekiranya tuan-tuan yang mungkin dah study awal, dah baca awal, sekiranya ada input-input yang penting dan menarik, boleh komen. Sama-sama kita kongsikan percambahan idea yang ada pada petang ni, insya-Allah. Baik, saya nak menceritakan sikit kerangka bagaimana buku ni disusun. Baik, buku ni disusun sebenarnya menghimpunkan ucapan dasar, artikel-artikel ayat cik dan kertas kerja, perbentangan di dalam parlimen, ucapan di dalam parlimen, mengumpulkan yang mana yang melibatkan tema Islam memimpin, yang mana tema Islam memimpin ini diperkenalkan ataupun mula diperkenalkan oleh Tuan Guru Presiden pada muktamar yang ke-64. Pada muktamar yang ke-64, muktamar PAS yang ke-64 pada tahun 2018 di Kuala Terengganu. Jadi kalau siapa nak lihat dan nak dapat ganjaran secara dapat gambaran tentang perkara ini ataupun tentang buku ini, Islam Memimpin ini, introduction-nya adalah ucapan dasar bertemakan Islam Memimpin pada tahun 2018 di Kuala Terengganu. Jadi ia satu perkara yang menarik. Mukaddimahnya adalah ucapan dasar yang menceritakan secara menyeluruh buku ini berkenaan dengan apa. Dan artikel-artikel yang dikumpulkan adalah artikel-artikel yang menjawab isu-isu semasa bertemakan Islam Memimpin. Dan apa pendirian PAS berkenaan dengan isu-isu tersebut. Maka kita boleh lihat dan kita boleh kajikan bersama. Sekiranya tuan-tuan kalau ada nak kongsikan macam tersebut, boleh komen dan kita kongsikan bersama. Baik, mukadimah yang saya bacakan, ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi surah Al-Maidah ayat 55 hingga ayat 56. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksud dia apa? Terjemahannya adalah, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka sedang rukuk, tunduk menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman itu penolong, maka berjayalah dia. Kerana sesungguhnya golongan yang berpegang kepada agama Allah itu, merekalah golongan yang tetap menang. Surah Al-Maidah ayat 55 hingga ayat 56. Baik, tuan-tuan, kenapa saya mulakan dengan ayat ini? Kena lihat dan kena telusuri bersama. Ayat ini merupakan ayat tema bagi ucapan dasar Islam Memimpin. Dia menjadi satu tonggak kepada rujukan dasar kenapa Islam Memimpin itu dipilih sebagai tema ucapan dasar pada tahun tersebut. Dan dia menjadikan apa pendirian dan panduan
dalam tempoh pada waktu tersebut sehingga sekarang PAS memimpin dan mengubah corak pentadbiran negara ataupun politik negara itu sendiri. Baik. Antara perkara yang cantik yang diulas oleh Tuan Guru Presiden, ayat ini merupakan menegaskan tentang konsep wala, taat dan kesetiaan kepada Allah dan Rasul dan kepimpinan orang beriman. Baik, ingat tuan-tuan, Islam memimpin. Kita akan hurai berkenaan dengan tajuk ini sebentar lagi. Cuma kita nak tengok dulu kenapa ayat tema ini dipilih dan tajuk ini menjadi tajuk ataupun tema ucapan dasar pada waktu tersebut, akhir sekali menjadi buku dan menjadi panduan dan gagasan, kan, gagasan Tuan Guru Presiden, ahli gerakan Islam di Malaysia pada hari ini. Baik, kita boleh tengok beberapa perkara. Yang pertamanya, tajuk tema ni, Islam memimpin ini menceritakan tentang konsep wala dan kesetiaan ataupun taat setia. Baik, bila kita bincangkan konsep wala, maksudnya di sini bahawa dalam kehidupan kita, ketaatan kita sebagai seorang Muslim, ketaatan yang mutlak, yang pertamanya adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiganya adalah ketaatan. Ya, ditulis di sini, kalau boleh tengok muka surat 3, siapa yang ada buku ataupun dari kitab ni, serta walak kepada kepimpinan Islam yang bersyarat iman dan sentiasa mentaati Allah. Kita kena taat ataupun walak kepada kepimpinan Islam. Yang pertamanya adalah mereka yang menjaga ibadah dan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taatnya dalam ibadah. Kepimpinan tersebut kena taatnya kepada dalam ibadah dan amalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kepimpinan tersebut juga mesti mentaati Allah juga dalam keadaan kehidupan bermasyarakat sehingga memimpin negara. Maksudnya kepimpinan tersebut, sebelum kita memberikan ketaatan kepada dia kena taat dulu kepada Allah SWT dalam ibadat dia, dalam kehidupan bermasyarakat, sampailah dalam keadaan dia memimpin negara. Baik, konsep ketaatan. Sebab itulah bila kita bicarakan, ada ramai asatizah ataupun ramai pemimpin-pemimpin politik membicarakan tentang topik ataupun tajuk ini, Islam memimpin. Dia mengatakan kenapa Islam memimpin, kan? Sepatutnya Muslim berwibawa memimpin. Ada yang mencadangkan, ataupun sepatutnya Muslim memimpin. Baik tuan-tuan, saya nak quote kata-kata Tuan Guru Presiden. Kenapa Islam memimpin? Sebab apabila Islam memimpin dalam pentadbiran, dalam mentadbir sesuatu negara, Islam berkenaan membuat pertimbangan dosa dan pahala. Ini satu benda menarik. Ini ayat Tuan Guru atau ini ayat Cik. Islam ada pertimbangan dosa dan pahala. Maka setiap apa yang dilaksanakan, apa keputusan yang dibuat, kewangan dibelanjakan, di mana pendirian sesuatu negara, sesuatu individu kepimpinan negara, pertimbangannya adalah pertimbangan dosa dan pahala. Sebab itu Islam kena memimpin. Selain daripada Islam, tidak ada pertimbangan yang boleh meletakkan sesuatu pertimbangan seperti mana yang ada dalam Islam, atau barangkali dasar yang diletakkan oleh sesuatu kepimpinan tersebut, apabila dia tak meletakkan Islam dalam dasar dia, tak meletakkan Islam dalam kepimpinan dia, maka dia akan buat pertimbangan yang mementingkan diri sendiri, barangkali juga mementingkan partinya sendiri, kan? Ataupun ada tujuan-tujuan tertentu dan tidak ada timbal balik dosa dan pahala. Ini satu ayat cukup menarik kalau kita boleh bincangkan di sini, kan? Maka apabila kita memahami perkara ini, di dalam kita nak menguruskan pentadbiran negara, kita kena meletakkan Islam terlebih dahulu di atas, menunjukkan bahawa Islam yang memimpin, kan? Islam yang memimpin dan dasarnya adalah dasar Islam. Baik, kita tengok beberapa perkara dalam buku ni. Sebelum saya teliti lebih lanjut, tuan-tuan, saya nak kongsikan dalam buku ni, macam saya sebut, mukaddimahnya adalah mukaddimah ucapan dasar pada tahun 2018 di Kuala Terengganu, bertemakan Islam memimpin. Dalam buku ni ada 3 topik yang besar. Yang pertamanya adalah memimpin politik matang dan sejahtera. Yang keduanya adalah memimpin perubahan negara, memimpin sokongan rakyat.
Jadi kita akan ada 3 ke 4 sesi untuk bedah buku ni. Mungkin 3 ke 4 sesi ni kita akan pergi go through satu persatu topik ataupun satu persatu bab untuk kita detail, pergi detail maklumat ataupun apa intipati input-input penting yang Tuan Guru Presiden nak sampaikan kepada kita. Baik, jadi hari ini kita akan sentuh tentang mukadimah yang pertama. Yang keduanya kita akan masuk bab 1, iaitu memimpin politik matang dan sejahtera. Dan kita akan review sikit tajuk-tajuk yang ada ataupun subtopik, subchapter yang ada dalam memimpin politik matang dan sejahtera. Banyak kita boleh lihat. Baik. Antara kenapa saya lihat di sini, antara benda menarik sebelum saya pergi, kalau orang tanya kenapa meletakkan Islam memimpin. Ini benda saya nak pergi dulu. Kenapa meletakkan Islam memimpin? Kan, dalam banyak-banyak tahun, kenapa tahun 2018 Tuan Guru Presiden memilih Islam memimpin? Dan ayat tema surah Al-Maidah ayat 55 hingga ayat 56 dijadikan sebagai ayat tema bagi Islam memimpin itu sendiri. Saya nak lihat Tuan Guru bila mana menghuraikan perkara ini dalam mukadimah ataupun dalam ucapan dasar tersebut, dia mendatangkan satu problem statement ataupun apa masalah yang ada pada hari ini. Apa masalah yang ada pada hari ini? Yang pertamanya, problem statement yang pertama yang di-highlightkan oleh Tuan Guru Presiden adalah kegagalan ideologi ciptaan manusia dalam menyelesaikan masalah negara dan rakyat. Ideologi yang ada pada hari ini gagal menyelesaikan masalah rakyat, bahkan makin banyak masalah yang timbul. Kalau kita boleh lihat, rakyat makin lama makin rasa susah hati, kan? Makin rasa susah, makin rasa tidak tenang ataupun ada sahaja perkara yang tidak kena dalam pentadbiran negara. Kan, pendirian-pendirian yang dibuat, bahkan melihat rasuah yang berlaku. Jadi perkara-perkara sebegini, ideologi yang memimpin, barangkali ideologi nasionalisme, barangkali ideologi liberalisme ataupun sekularisme. Ini ideologi-ideologi yang dicipta oleh manusia yang hari ini gagal memberi solusi kepada masalah negara dan masalah rakyat. Satu. Yang keduanya adalah negara umat Islam. Negara umat Islam yang ada pada hari ini menumpang dasar selain daripada Islam. Negara umat Islam yang ada pada hari ini, maksudnya kita negara umat Islam, tetapi dasar yang dilaksanakan, dasar yang digunakan ataupun prinsip yang menjadi dasar kepada suatu negara tersebut digunakan selain daripada Islam ataupun dikata menumpang dasar lain, iaitu dasar penjajah. Baik, saya setuju dengan apa yang dikomen oleh Tuan IR Haji Hadi, Esko Dewan Pemuda PAS. Dia kata persoalannya apa yang memimpin, bukan siapa yang memimpin. Sebab itu tajuknya Islam. Apa dasarnya? Apa dasar yang memimpin sesuatu negara? Adakah dasar tersebut dasar sekularisme ataupun dasar liberalisme, ataupun kita meletakkan Islam yang sememangnya cara hidup ataupun sistem yang Allah Ta'ala telah berikan kepada manusia untuk manusia aplikasikan dalam kehidupan seharian. Baik. Ini di antara dua problem statement yang Tuan Guru highlight. Yang pertamanya kegagalan ideologi yang gagal menyelesaikan masalah rakyat dan masalah negara. Kan? Apa saja solusi yang ada pada hari ini, bagaimana mereka cuba untuk menyelesaikan masalah rakyat, tetapi yang berlakunya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ataupun berlakunya gejala rasuah, isu-isu salah laku yang ada pada hari ini. Baik, yang keduanya negara Islam, kita sebut ataupun kita kenali negara tersebut ataupun negara Islam, majoritinya umat Islam, kepimpinan dipimpin oleh orang Muslim, tetapi dasarnya tidak menggunakan dasar Islam. Barangkali dasarnya masih lagi menggunakan dasar penjajah sebelum ini. Ini di antara benda yang di-highlightkan. Baik. Maka sebab itu Tuan Guru memperkenalkan Islam memimpin, tuan-tuan. Daripada masalah yang berlaku pada hari ini. Dan cabaran yang ada kepada kita pada hari ini, yang pertamanya untuk kita melaksanakan Islam memimpin, cabarannya yang di-highlightkan oleh Tuan Guru Presiden adalah yang pertamanya penganut Islam yang tenggelam dengan kejahilan beragama. Penganut Islam yang tenggelam dengan kejahilan beragama. Dengan maksudnya di sini, cabaran kita untuk kita melaksanakan dasar Islam ataupun Islam memimpin apabila umat Islam jahil tentang agamanya. Ataupun umat Islam
tidak mengetahui bahawa sistem-sistem yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kan, yang kita boleh sebut pada hari ini, tidak mampu ataupun mereka tidak tahu. Kita jahil ni kita sebut sebagai tidak tahulah. Jahil berkenaan agama. Dia tidak meyakini bahawa solusi ada ke dalam Islam ataupun Islam itu sebagai penyelesaian. Kita ringkaskan. Yang keduanya adalah cabarannya ataupun kita sebut di sini adalah status quo yang ada pada kita hari ini. Bukan Islam yang tenggelam dengan kekeliruan dan fitnah Islamfobia. Menarik tuan-tuan? Sangat menarik. Maksudnya di sini antara cabaran untuk kita melaksanakan Islam memimpin, yang pertamanya penganut Islam yang tenggelam dengan kejahilan agama. Yang keduanya adalah non-Muslim ataupun orang bukan Islam yang tenggelam dengan kekeliruan. Maksudnya mereka dapat banyak persepsi negatif daripada barangkali media sosial, berita-berita yang ada pada hari ini. Kan, kita tak nafilah berita-berita yang memberikan persepsi negatif kepada solusi Islam, kepada gerakan Islam, dan kekeliruan dan fitnah Islamfobia itu sendiri. Takut, kan? Takut dengan pengamalan Islam itu menyebabkan mereka dizalimi. Kita kena faham, dan benda ini kerap kali disebut oleh Tuan Guru Presiden, dengan Islam dijulang ataupun Islam dijadikan sebagai dasar, keadilan akan dirasai oleh orang Islam termasuk bukan Islam. Benda ini berulang-ulang kali disebut oleh Tuan Guru Presiden, tetapi tak di-capture oleh media. Itulah persepsi-persepsi yang dimainkan, dan PAS sebagai parti Islam ataupun gerakan Islam cuba mengubah budaya politik, suasana negara dan mencorak politik negara dan masa depan negara dengan Islam memimpin. Kita tengok apa yang PAS propose untuk melihat dari sudut Islam memimpin itu sendiri. Baik tuan-tuan. Maka di sini bila mana kita dah tahu dah apa problem statement dia, kita dah tahu dah status quo dia apa ataupun cabaran yang mendatang itu, Islam memimpin ini ada beberapa matlamatnya. Yang pertama tuan-tuan adalah supaya intipati ataupun matlamat Islam memimpin ini, pendukung gerakan Islam menerajui agenda penyelesaian Islam. Maksudnya pendukung gerakan Islam, abnaul harakah, ahli-ahli PAS kena menerajui agenda penyelesaian Islam. Maksudnya Islam sebagai solusi. Siapa yang kena buat agenda tersebut? Ahli gerakan Islam, kan, pendukung gerakan Islam. Yang keduanya adalah dari sudut mendatangkan pendekatan baru yang disebut sebagai BPMS, budaya politik matang dan sejahtera, kan, yang hari ini yang kita dah lazimi. Ada tujuh prinsip budaya politik matang dan sejahtera. 7 panduannya, 7 prinsipnya. Yang benda ni secara detailnya akan dibincangkan dalam buku Budaya Politik Matang dan Sejahtera. Jadi tuan-tuan nanti tunggu, kan, ayat ni. Tunggu ayat ni dia akan bincang detail. Cuma saya akan ambil secara umum, kan, perkara ini. Yang pertamanya agenda gerakan Islam ataupun abnaul harakah, ahli gerakan Islam kena menerajui agenda penyelesaian Islam, solusi daripada Islam itu sendiri. Yang pertama. Yang keduanya pendekatan budaya politik matang dan sejahtera. Melalui pendekatan budaya politik dan matang dan sejahtera ini, kita nak mencorak masa depan negara. Yang pertama, kita nak mencorak masa depan negara. Yang kedua, kita nak membentuk suasana politik baru. Kita tidak ingin lagi suasana politik yang datangnya dengan persepsi, tuan-tuan. Kita nak datang politik yang datang dengan fakta. Kita tak nak lagi datang politik yang bersifat bermusuhan. Kita nak dalam suasana politik yang damai. Dan kita juga tidak ingin anak muda lari dengan politik ataupun anak muda bosan dengan politik. Maka budaya politik matang dan sejahtera ini diperkenalkan oleh Parti Islam Malaysia PAS untuk mencorak masa depan negara. Yang keduanya mencorak budaya politik negara. Baik. Dalam masa yang sama untuk menyelesaikan masalah negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita go on detail lagi, kenapa Islam itu perlu dijadikan sebagai solusi? Pernah dalam satu slot bersama dengan Ayah Cik, ada orang tanya, apa yang kita perlu buat untuk kita mendekati anak muda? Tuan-tuan, saya rasa yang berada dengan saya ini ramai anak-anak muda. Saya nak kongsikan sikit.
Orang tanya apa yang perlu dibuat untuk kita mendekati anak muda ataupun kita nak mendidik anak muda ini supaya dekat dengan gerakan Islam ataupun memilih gerakan Islam itu sendiri. Antara jawapan Tuan Gurunya adalah, satunya kita kena fahami, Tuan Guru jawab bahawa anak muda pada hari ini keliru, dalam keadaan kekeliruan. Apa yang dimaksudkan dengan dalam keadaan kekeliruan? Anak muda pada hari ini dia hilang pertimbangannya. Hilang pertimbangannya, di antara perkara yang dipertimbangkan adalah membincangkan soal kos sara hidup. Maksudnya dalam apa pertimbangan dia tidak akan meletakkan Islam yang pertama. Kalau kita bincang tentang maqasid syar'iyah, ataupun kalau kita bincang soal dalam nak mengurus takbir manusia pada hari ini, kan, Islam meletakkan 5 keutamaan ataupun ada 5 tangga. Yang pertamanya adalah menjaga agama. Yang kedua, kita kena menjaga nyawa. Yang ketiga, kita kena jaga akal, hifzul akli. Yang keempat, kita kena jaga keturunan. Yang kelima, kita kena jaga harta. Baik, antara 5 benda ni, tingkat yang pertama ataupun marhalah, peringkat yang pertama yang paling tinggi yang kita perlu letak dalam apa sahaja pertimbangan kehidupan kita, tuan-tuan. Yang pertamanya adalah kita meletakkan agama terlebih dahulu. Baik, apa yang berlaku pada hari ini? Anak muda tidak nampak agama terlebih dahulu, tuan-tuan. Apa yang mereka lihat dalam mereka nak memenuhi keperluan mereka ataupun isi perut mereka, mereka melihat kepada siapa yang boleh tawarkan, kan? Siapa yang boleh tawarkan pekerjaan, peluang pekerjaan. Siapa yang boleh turunkan kos sara hidup. Dan perkara ini berkaitan dengan hifzul mal, ataupun kita maksudnya berkaitan dengan harta. Maka anak muda sudah hilang dah keutamaan. Mereka ada masalah aulawiyat. Apa yang ada pada hari ini adalah mereka memilih kos sara hidup. Siapa yang boleh tawarkan kos sara hidup, bukan siapa yang boleh menawarkan Islam diletakkan di tempat yang tertinggi, ataupun meyakini bahawa apabila Islam diletakkan di tempat yang tertinggi, maka akan turunnya keberkatan. Itu semestinya akan turun keberkatan. Dan solusi-solusi yang lain akan boleh ditawarkan oleh Islam itu sendiri. Baik, tuan-tuan, nanti kita akan bincang detail. Cuma antara benda yang dihighlightkan oleh Tuan Guru Presiden, maksudnya di sini bahawa anak muda sudah hilang pertimbangan. Apa yang diutamakan adalah kos sara hidup. Apa yang diutamakan, siapa yang boleh tawarkan peluang pekerjaan yang tinggi. Maksudnya dalam apa sahaja pilihan kehidupan mereka, itulah keutamaan mereka. Bukan lagi untuk menjaga agama, bukan lagi untuk menjaga nyawa, kan, ataupun menjaga akal. Yang diutamakan adalah menjaga nyawa, menjaga harta. Baik, itu masalah yang kita ada pada hari ini. Antaranya juga adalah itu dalam konteks masyarakat. Antara masalah yang kita ada pada hari ini juga adalah Tok Guru di-highlightkan suara-suara sumbang yang mencabar institusi agama, istana dan Bumi Putera. Maksudnya di sini dia membicarakan tentang gerakan liberal. Dia membicarakan juga tentang mazhab menyeleweng, ataupun kita sebut ada golongan LGBT. Baik, tuan-tuan, kita cuba nak ringkaskan. Maka di akhir, bila mana membicarakan tentang problem statement, status quo yang kita ada pada hari ini, ataupun cabaran masyarakat, gerakan-gerakan di luar sana yang memberi cabaran kepada gerakan Islam pada hari ini, solusi yang dicadangkan ataupun diletakkan oleh Tuan Guru Presiden iaitu gerakan Islam ataupun umat Islam, kan? Umat Islam kena meletakkan keyakinan bahawa kemenangan yang dijanjikan Allah adalah kemenangan bagi mereka yang ikhlas dan sabar dalam perjuangan. Mereka yang ikhlas dan sabar dalam perjuangan. Maksudnya di sini Allah Ta'ala akan janjikan kemenangan dan Allah Ta'ala akan bagi solusi untuk menyelesaikan apa sahaja solusi. Untuk lagi detail, penjelasan solusi-solusi tersebut sebenarnya sudah ada dalam wawasan induk negara sejahtera yang di-highlightkan ataupun yang blueprint yang telah dibuat oleh PAS itu sendiri. Baik, kita cuba lihat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam dasar Islam memimpin ini, itu pendahuluan saya nak lihat. Kenapa perlu Islam memimpin? Sebab kita nak menyelesaikan masalah anak muda tadi. Maka bila Tuan Guru sebut anak muda ada masalah sebegini, kita kena didik. Siapa yang kena didik? Siapa yang kena dekati? Kan? Pendokong gerakan Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dengar pada saya pada hari ini, kena mendekati dan kena betul balik mindset. Instead of kita mengutamakan kos sara hidup, kita kena faham bahawa
dalam membicarakan soal negara, pentadbiran negara, Islam kena memimpin. Islam perlu diletakkan dalam perkara yang utama terlebih dahulu. Kan? Adakah mengabaikan qausar hidup? Tidak. Tersebut akan go on flow. Maksudnya dia akan ikut turuti. Maksudnya mula-mula Islam, kemudian berkenaan dengan nyawa, berkenaan dengan akal, berkenaan dengan keturunan, berkenaan dengan harta. Secara tak langsung yang lain pun akan turut bersama. Kita kena faham dan kita kena keyakini perkara tersebut. Baik. Satu, saya nak ringkaskan, kita cuba dalam 45 minit ini, kita masuk kepada topik yang pertama. Topik yang pertama ataupun bab yang pertama adalah memimpin politik matan dan sejahtera. Ada beberapa tajuk yang menarik dibincangkan di sini. Dalam subtopik yang pertama bila membincangkan memimpin budaya politik matan dan sejahtera ini, baik. Subtopik yang pertama adalah bersatu mempertahankan kepimpinan Islam. Bersatu mempertahankan kepimpinan Islam. Antara kisah yang digarakkan ataupun antara sirah yang menarik yang kita boleh bicarakan di sini adalah bagaimana peristiwa Uhud. Sirah menceritakan peperangan Uhud yang kita boleh telusuri dan kita boleh hadamkan bersama pada hari ini, hayati bersama pada hari ini, adalah bagaimana strategi telah disusun. Kan? Ada orang yang berada di Bukit Uhud, pemanah, golongan pemanah, tim pemanah berada di Bukit Uhud. Kan? Tentera-tentera yang lain berkuda dan yang berjalan kaki berada di bawah kaki pergunungan, berperang. Dalam round yang pertama, kan? Dalam round yang pertama Islam menang. Sebagaimana yang kita maklum, dalam round yang pertama Islam menang. Baik. Dalam round yang pertama Islam menang. Dalam peperangan Uhud ni, di antara yang Tok Guru nak sebut bahawa kita kena bersatu mempertahankan kepimpinan Islam. Cuma apa yang menyebabkan kita tidak boleh bersatu? Islam memimpin, ayat temanya, konsep asalnya, kalau saya nak kembali pada asal, tentang wala', taat dan kesetiaan. Dan kenapa Tuan Guru datangkan konsep sirah peperangan Uhud? Kita nak tengok di sini bahawa apa yang sebab kita tidak boleh bersatu, kan? Ataupun apa yang menyebabkan kepada perpecahan? Kita boleh lihat di sini. Kalau kita boleh tengok dalam muka surat, saya tengok di sini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada buku, cuba tengok muka 26, 25 dan 26. 24 dan 25. Bagaimana Tuan Guru sebut peristiwa Uhud ini, kesan dia apabila umat Islam tidak bersatu, ramai syuhada yang gugur. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, kan, Rasulullah SAW sendiri terluka. Antara sebabnya apa? Antara sebabnya apabila hilang fokus ataupun hilang dari sudut matlamat untuk menegakkan Islam itu tadi. Sudah mula beralih. Bila mana Islam menang round pertama, dilihatnya banyaknya ghanimah. Kan? Banyaknya harta perang. Maka tentera yang Nabi suruh, kamu ni dekat Bukit Uhud ni jangan turun. Tentera pemanah jangan turun daripada gunung ataupun ada satu bukit kecil yang disebut situ. Jangan turun. Walau apa pun yang berlaku. Tetapi apabila mereka melihat bahawa tentera-tentera di bawah sana, bila mana tentera musuh dah berundur, kan, berundur sementara dan mula merampas ghanimah, kan, bila mana mereka mula tidak setaat kepada perintah Rasulullah SAW, maka berlaku perpecahan. Di saat berlaku perpecahan, kan, di saat berlaku perpecahan, Islam akan mula, kalau kita sebut di atas, Islam mula tak dijunjung. Sebab apa? Kenapa Islam tidak memimpin? Bila berlakunya tidak ada taat dan setia ataupun wala' kepada arahan yang diputuskan oleh kepimpinan. Ini peristiwa Uhud yang kita boleh muhasabahkan bersama. Peristiwa yang kedua yang saya nak kongsikan adalah bagaimana Tuan Guru highlightkan di sini berkenaan dengan sejarah Andalusia, kerajaan Islam Andalusia. Tuan-tuan, saya nak lihatkan di sini tuan-tuan. Andalusia ini dibuka oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 700 Masihi. 700 Masihi, tuan-tuan. Saya lihatkan sekali lagi. Andalusia ini dibuka oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masihi. Baik. Maka
sebagaimana yang kita maklum, saya tak ingin bincang panjang lah. Cuma kita nak ambil dari sudut kesatuan, kan, bersatunya umat Islam itu sendiri. Bagaimana dalam kisah Portugal ataupun Spain dengan Portugal ni, kalau ini kita kenali sebagai Spain dan Portugal, kalau dulu kita kenal sebagai Andalusia. Andalusia ini dibuka, kota Andalusia ini dibuka oleh Tariq bin Ziyad. Apabila berlaku waktu itu raja yang bernama Ron Roderick. Raja Ron Roderick ini dia melakukan, kita sebut di sini sebagai kegagalan ideologi Kristian pada waktu tersebut. Bila mana Ron Roderick ini dia mempertahankan golongan bangsawan. Dia mengajarkan golongan bangsawan. Akhir sekali petani-petani yang berada di bawah mogok. Rakyat tidak berpuas hati. Pertanian tidak berlaku, ekonomi tidak berjalan. Akhir sekali ekonomi hang. Kan? Ekonomi hang, tidak boleh berjalan. Jadi bila berlaku perkara tersebut, salah satu daripada gubernur tidak berpuas hati dengan apa yang dibuat oleh oleh Raja Andalusia pada waktu tersebut, ataupun namanya Raja Ron Roderick. Maka apa yang dibuat? Salah satu sebabnya, yang pertamanya dia tak puas hati dengan mengayakan golongan bangsawan. Yang keduanya, tuan-tuan, antara cerita juga adalah Raja Ron Roderick merogol anak kepada gubernur tadi. Gubernur tu bernamanya Julian. Baik, jadi Julian ini apa dibuat? Dia pergi minta bantuan Musa bin Nusayr khalifah pada waktu tersebut untuk memerangi dan menjatuhkan Raja Andalusia pada waktu tersebut. Baik, satunya kegagalan ideologi, kan, manusia yang ada pada waktu tersebut, kegagalan untuk menyelesaikan solusi rakyat. Baik, maka menyebabkan kejatuhan, rakyat tak puas hati, menyebabkan kejatuhan. Bila mana Andalusia bangkit, ataupun kita sebut bila mana Islam dah mula tersebar, dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Pada waktu itu Tariq bin Ziyad datang dengan 7,000 tentera yang melawan 100,000 tentera. Akhir sekali tentera Tariq bin Ziyad menang. Panjanglah cerita dia. Cuma apa yang nak sebut di sini, kerajaan Andalusia yang bertahan selama 800 tahun. Bertahan selama 800 tahun, jatuh sebab apa, tuan-tuan? Jatuh sebab umat Islam tak bersatu. Daripada satu kerajaan ataupun ada satu raja yang memimpin Andalusia, perpecahan kepada 20 kerajaan kecil. Kenapa berlaku perpecahan pada 20 kerajaan kecil? Yang pertamanya, suasana resis yang berlaku. Mula ditiup isu-isu perkauman. Isu-isu perkauman mula ditiup. Akhir sekali berlaku perpecahan. Dan bila isu perkauman ditiup, masing-masing mula meminta hak masing-masing. Bila masing-masing mula meminta hak masing-masing, mereka nakkan kerajaan mereka sendiri. Daripada satu kerajaan jadi 20 kerajaan. Tuan Guru sebut apa? Bersatu mempertahankan kepimpinan Islam. Tetapi bila mana 800 tahun ataupun kita sebut sebagai 8 abad kerajaan Islam boleh bertahan di Andalusia, Spain dan Portugal, jatuh sebab apa? Satunya seruan perkauman yang ditiup, yang keduanya perebutan jawatan di antara orang Islam. Dan apa yang mereka buat, tuan-tuan? Antaranya adalah di akhir, saya sebut, saya tak isi panjang lah, di akhir kejatuhan waktu itu, di antara yang menjatuhkan kerajaan Andalusia adalah Raja Ferdinand. Raja Ferdinand. Jadi bila berlaku pergaduhan di antara kerajaan-kerajaan kecil di Andalusia, waktu itu seorang raja kecil, raja salah satu wilayah di Andalusia, namanya Abu Abdullah. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia minta bantuan Raja Ferdinand, yang waktu itu adalah kerajaan musuh, yang sentiasa cari jalan untuk menjatuhkan Andalusia, kembali jatuh ke bawah tangan orang Kristian. Maksudnya apa? Campur tangan orang luar. Orang Islam mula ambil campur tangan orang luar, nak mempertahankan kerajaan, kekuasaan yang mereka ada. Maksudnya mereka lagi percaya orang luar berbanding sesama orang Islam. Maka ini satu benda yang kita perlu pelajari, yang Tuan Guru selalu seteruk mana pun situasi politik kita, jangan sekali-kali kita minta bantuan ataupun minta campur tangan orang luar. Jangan minta campur tangan, maksudnya jangan kita minta bantuan pihak luar campur tangan dalam politik dan pentadbiran negara.
Sebab sejarah telah membuktikan yang menjatuhkan Andalusia, kerajaan-kerajaan kecil di Andalusia meminta bantuan Raja Ferdinand, dan ada juga tentera Kristian yang lain yang cuba meluaskan wilayah pada waktu tersebut. Maka sejarah telah membuktikan. Kenapa kita nak mengulangi kembali sejarah tersebut? Baik. Akan tetapi di dalam pertengahan, bila berlaku perpecahan-perpecahan, sebenarnya Tuan Guru ada highlight di sini. Kalau muka surat 26 Tuan boleh sebut, Tuan boleh tengok muka surat 26 dalam buku Islam Memimpin ini, Ibnu Abbad, salah seorang daripada 20 kerajaan yang pecah tersebut, dia minta bantuan kerajaan lain luar daripada Indonesia, tapi kerajaan Muslim, kerajaan Islam, untuk mengukuhkan lagi kerajaan Islam. Tetapi pada waktu tersebut kerajaan-kerajaan kecil ini tidak setuju. Ini bantuan luar dengan negara Islam lah. Maka apa Ibnu Abbad sebut, lebih baik menjadi gembala unta kepada Islam yang merampas tahta daripada menjadi gembala babi apabila bukan Islam berkuasa. Maksudnya jangan sekali-kali kita minta bantuan pihak luar, yang terutamanya musuh Islam yang sentiasa cari jalan untuk menjatuhkan kerajaan Islam itu sendiri. Ini lesson learn yang kita boleh ambil. Lesson learn yang kita boleh ambil bahawa apa sahaja jua yang berlaku, bahawa jangan sekali-kali kita minta campur tangan orang luar ataupun pihak luar, lagi-lagi mereka sentiasa cari jalan untuk menjatuhkan negara Islam dan kerajaan Islam itu sendiri. Baik. Ada satu kisah yang menarik tuan-tuan sebelum saya pergi detail. Ada satu kisah bagaimana kisah Andalusia juga 800 tahun mempertahankan dia punya kerajaan Islam, bila mana tentera musuh ataupun raja kerajaan musuh waktu itu cuba cari jalan untuk menjatuhkan Andalusia. Maka dia hantar seorang orang kanan dia. Dia kata, kamu pergi dekat Andalusia, kamu tengok bagaimana situasi rakyat dan apa yang mereka sedang buat pada hari ini. Jadi orang kanan raja tersebut, kan, orang kanan raja musuh tersebut pergi masuk dalam Andalusia, menyamar jadi orang biasa, kan. Bila menyamar jadi orang biasa, dalam satu perjalanan dia jumpa dengan seorang kanak-kanak kecil. Seorang kanak-kanak kecil umur 6 ke 7 tahun lah. Kan? Seorang budak kecil sedang menangis. Baik. Dia tanya, wahai anak kecil, kenapa kamu menangis? Aku menangis sebab aku baru saja kalah bertanding memanah dengan kawan aku. Umur berapa tuan-tuan? Umur 6 ke 7 tahun. Balik, orang kanan raja tadi cerita pada raja musuh tadi, apa yang dia temui. Dia kata, aku jumpa dengan anak kecil tengah menangis. Maka raja tadi kata apa? Sekarang ni bukan masa dia untuk kita serang Andalusia. Bukan masa dia lagi kita nak serang Spain. Baik. Beberapa tahun kemudian, raja ni hantar balik orang kanan tadi. Orang kanan dia. Dia kata, kamu pergi cek balik bagaimana situasi Andalusia sekarang. Maka dia pergi. Macam biasa dia menyamar jadi orang biasa, dia tanya. Dia terjumpa dengan seorang orang tua yang tengah menangis. Tuan-tuan, dia jumpa dengan orang tua yang tengah menangis. Dia tanya, wahai orang tua, kenapa kamu menangis? Kan? Maka ditanya, kenapa kamu menangis? Orang tua tu kata apa? Kan? Orang tua tu kata, aku baru saja lepas putus cinta dengan gadis muda. Orang tua tengah menangis, kan? Orang Islam, orang tua tengah menangis, putus cinta dengan gadis muda. Maka orang kanan ni bercerita balik dengan raja dia. Dia kata, aku jumpa orang sekian. Maka dia kata apa? Raja tu kata apa? Waktu inilah waktu yang terbaik untuk kita serang. Baik. Apa mesej dia tuan-tuan? Satunya, kepimpinan Islam kena bersatu, tidak boleh berpecah. Bila di saat Andalusia dipimpin oleh satu khalifah ataupun satu kerajaan pada waktu tersebut, mereka mula berpecah. Baik, ini saya dah highlight tadi. Yang keduanya saya nak sebut tuan-tuan adalah rakyat ataupun situasi umat Islam pada waktu tersebut. Apa masalah dia? Masalahnya, kenapa dalam situasi yang pertama anak kecil menangis tadi, raja tadi tak pergi serang? Apa maksud dia? Maksudnya adalah raja tu sebab apa? Kita tak boleh serang waktu anak kecil ini menangis. Sebab dia baru saja kalah bertanding memanah. Maksudnya pada waktu itu, suasana pada waktu itu sebut tuan-tuan, anak-anak kecil ditanam semangat cintakan Tuhan.
ditanam semangat cintakan Rasulullah dan ditanam semangat jihad. Dia rasa malu, dia kalah memanah, tuan-tuan. Ditanam semangat jihad dalam anak muda. Nak pergi berperang, nak mempertahankan negara. Semangat untuk menjadi seorang tentera dan semangat cita-cita untuk mati syahid. Maka waktu itu bukan waktu yang sesuai untuk kita serang kerajaan Islam Andalusia. Kenapa situasi yang kedua boleh serang, tuan-tuan? Sebab di saat umat Islam, orang tua yang menangis sebab putus cinta dengan gadis muda, menunjukkan simbolik bahawa waktu itu, rakyat pada waktu itu tenggelam dengan hubbud dunia, tenggelam dengan cintakan dunia, tenggelam dengan maksiat dan jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya mereka tidak ada kekuatan, mereka tidak cintakan syahid, mereka tidak dambakan syahid di dalam perjuangan. Kenapa? Sebab dalam hati mereka penuh dengan kecintaan dunia. Dan waktu itulah waktu yang sesuai untuk menjatuhkan umat Islam. Maksudnya apa, tuan-tuan? Di samping kepimpinan Islam kena bersatu, umat Islam juga kena ada kekuatan jati diri yang tinggi. Sebab itu kita kena didik dan tarbiyah. Sebab itu Tuan Guru sebut, nak Islam memimpin, kita kena didik anak muda pada hari ini supaya cintakan Islam. Keutamaannya adalah mengutamakan Islam yang pertama, bukan mengutamakan harta dan mengutamakan isi perut masing-masing, tuan-tuan. Kena menyemai kembali dan menjentik keimanan anak-anak muda pada hari ini supaya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati mereka mencintai Allah, kan? Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat jihad. Baik, tuan-tuan. Itu yang saya boleh konklusikan dalam membicarakan tentang untuk mempertahankan kepimpinan Islam. Dia kena bersatu. Dan untuk bersatu, kan, untuk bersatu antara benda yang Tuan Guru highlightkan dalam konklusi pada hari ini, Islam menolak konsep matlamat menghalalkan cara. Maksudnya untuk mendapatkan kuasa, untuk menjadi kepimpinan, Islam menolak konsep matlamat menghalalkan cara. Umat Islam kena bersatu dan mengelakkan membuat perkara yang menyalahi syariat Islam. Sebut antaranya adalah politik was-was. Kenapa masalah politik was-was ni, tuan-tuan? Kita tidak tahu kita nak taat kepada siapa dan kita tidak tahu kita nak ikut arahan siapa. Sebab masing-masing buat kepala masing-masing, tuan-tuan. Parti ni buat kepala parti ni, contoh, kan? Yang ni dalam satu pakatan, parti ni buat kepala ni, parti ni buat kepala ni, parti ni buat kepala ni. Last sekali masing-masing tidak follow mana kesatuan antara key yang penting, asas yang penting dalam nak memastikan Islam itu memimpin. Kena ada kesatuan. Sebab itu temanya, ayatnya membicarakan tentang, menegaskan tentang wala, taat dan setia kepada Allah, Rasul dan kepimpinan Islam itu sendiri. Baik, yang keduanya, tuan-tuan, saya nak ambilkan di sini sebelum saya nak konklusikan. Kita ada 2 ke 3 minit lagi. Berkenaan dengan penyatuan umat Islam. Baik, bila berkenaan dengan saya nak tutup dengan ni, tuan-tuan. Kita ada 2 ke 3 minit sebelum asar lagi, tuan-tuan. Sebelum asar ni. Antara artikel yang menarik yang Tuan Guru sentuh adalah berkenaan dengan penyatuan umat Islam. Saya nak ringkaskan, tuan-tuan, penyatuan umat Islam ini, Tuan Guru Presiden dia bawakan satu kisah ataupun satu sirah Khazraj. Yang mana Aus dan Khazraj ni tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bergaduh. Biasalah bergaduh kabilah. Masing-masing ada semangat asabiyah, semangat kabilah. Tapi pada saat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatukan dua golongan yang sebelum ini sejarahnya memang selalu bergaduh. Memang selalu bergaduh, tuan-tuan. Tetapi bila mana datangnya Rasulullah menyatukan dua golongan ini. Golongan apa? Aus dan Khazraj. Golongan Aus dan Khazraj. Akan tetapi orang Yahudi, dia memang tidak tenang dan tidak berpuas hati dengan kesatuan umat Islam yang ada pada waktu tersebut. Antara yang menyebabkan negara Islam Madinah waktu itu dalam keadaan yang aman dan damai adalah kunci utamanya adalah umat Islam bersatu. Jadi apa orang Yahudi nak buat? Orang Yahudi ni bernama Syas bin Qais. Antara sebab yang pertamanya dia memang hasad dengki. Dia hasad dengki dengan umat Islam. Biasa
orang yang berhasad dengki. Orang Yahudi ni hasad dengki dengan kesatuan umat Islam. Dia tidak boleh tengok Islam itu berada di atas. Itu yang pertama, ya, hasad dengki. Yang keduanya, Syas bin Qais ni, dia ini adalah penjual senjata perang. Jadi bila tak berlaku peperangan, dia jual pedang dan suatu tolongannya. Bila tak berlaku peperangan, dia rugi. Maka apa dia buat? Dia pergi kepada golongan ataupun kabilah Aus. Dia pergi kepada kabilah Aus, dia kata, kamu tak ingat kepada zaman dahulu Khazraj pernah buat sekian. Dia mula meniup api-api perkauman. Kan? Lepas pergi pada Aus, dia pergi pula pada Khazraj. Kamu tak ingat ke dulu Aus buat macam ni kepada kamu sekian. Sehingga menyebabkan hampir berlaku pergaduhan, peperangan antara Aus dan Khazraj. Apa buktinya tuan-tuan? Menunjukkan mereka sudah mula mengangkat pedang. Dan waktu tu orang Yahudi dah mula bertepuk tangan, tuan-tuan. Orang Yahudi dah mula bertepuk tangan. Maksudnya umat Islam bergaduh. Rasulullah bila melihat situasi tersebut, Rasulullah bangkit. Bila Rasulullah bangun dan bangkit melihat perkara tersebut, apa Rasulullah buat? Rasulullah kata, adakah kamu mahu kembali kepada zaman jahiliah setelah Allah Ta'ala kurniakan Islam kepada kamu dalam keadaan aku masih lagi bersama dengan kamu? Rasulullah kata apa? Kamu nak bergaduh ke dan kamu nak kembali zaman jahiliah ke dalam keadaan aku ni masih lagi ada dengan kamu? Rasulullah kata pada siapa? Rasulullah kata pada Aus dan Khazraj. Maka bila mereka mendengar kata-kata Rasulullah, mereka meletakkan pedang mereka dan mereka menangis dan mereka bermohon maaf, memohon kemaafan di antara satu sama lain. Ukhuwah yang ada di antara mereka mula diletakkan bibit-bibit perpecahan bila mana ada hasad dengki musuh-musuh Islam melihat kesatuan Islam itu sendiri. Maka Rasulullah membuat satu seruan, kan? Seruan yang disebut satu ikatan yang cukup kuat, disebut sebagai satu ikatan Ikhwanul Muslimin. Kemudian turun ayat apa, tuan-tuan? Ayat yang turun, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Daripada kisah Aus dan Khazraj ni turun ayat wa'tasimu bihablillah. Kan? Maksudnya bergabung, maksudnya di antara kita pada hari ini kita nak sebut di sini bahawa Allah Ta'ala meminta supaya kamu ni jangan berpecah. Berpeganglah pada janji Allah, wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah pada tali Allah, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah. Ayat ini turun apabila Aus dan Khazraj mula ada bibit-bibit pergaduhan dan permusuhan mula hidup kembali. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala suruh kepada Aus dan Khazraj supaya berpegang pada tali Allah, iaitu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan wala tafarraqu, jangan berpecah. Dalam situasi Malaysia pada hari ini, tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa suasana umat Islam yang berpecah di antara satu sama lain. Ada yang bergaduh, bermusuh lama, tuan-tuan, 60 tahun, tuan-tuan, bermusuh. Kan? Pada hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala menyatukan kembali. Kan? Allah Ta'ala menyatukan kembali umat Islam. Dan macam yang saya sebut, tuan-tuan, yang Tuan Guru highlightkan di sini, untuk berlakunya, untuk membawa agenda Islam memimpin ataupun Islam memimpin ini terlaksana dalam negara kita, penyatuan umat perlu ada. Penyatuan umat akan menjayakan agenda Islam memimpin. Dan pendekatan yang dibawa oleh Parti Islam Malaysia PAS, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu yang disebut sebagai BPMS, Budaya Politik Matang dan Sejahtera. Saya nak akhiri dengan ini, tuan-tuan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah dalam perkara kebaikan, kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'awanu, dan kamu jangan tolong menolong dan jangan kamu tolong menolong alal itsmi, dalam perkara yang mendatangkan dosa dan maksiat pada Allah SWT, wal udwan, dan permusuhan. Sebab itulah gerakan Islam membawa pendekatan. Tadi saya bincang tentang matlamat, problem statement dan suatu dengan tuan-tuan. Antara pendekatan yang dibawanya adalah budaya politik matang dan sejahtera berdasarkan ayat Al-Quran, wa ta'awanu, maksudnya berta'awun. Kita akan bersama-sama dengan pihak yang akan, bila mana kita bekerjasama dengan pihak tersebut, dia akan menguntungkan Islam. Antaranya isu Rohingya, tuan-tuan. Saya nak sentuh sikit sebelum saya tutup, tuan-tuan. Dalam isu Rohingya, saya tahu isu Rohingya ni sensitif. Cuma kita kena faham di sini,
bahawa Rohingya itu pada tahun 60-an lagi mereka tu ditindas, dan mereka itu antara masyarakat atau disebut sebagai kaum di Myanmar majoriti Islam yang mereka ditindas, dan mereka keluar daripada negara Myanmar sebab mereka ditindas, tak dapat hak dan suatu dengannya. Sekiranya mereka stay di Myanmar, mereka dibunuh, anak-anak mereka dirogol dan suatu dengannya, kan? Maka mereka keluar cari perlindungan. Dan kita sebagai negara Islam, saudara sesama Islam, kan, adakah kita nak menghalau dan meletakkan nyawa umat Islam dalam keadaan bahaya? Jangan disebab kita akui ada mungkin beberapa individu yang menyebabkan kita rasa marah pada hari ini, tuan-tuan. Tapi suka untuk saya ingatkan, antaranya ada seorang nakib saya pesan, dia kata apa? Jangan kita benci orang Islam lebih daripada kita benci orang Yahudi. Seulang sekali lagi, tuan-tuan. Jangan kita benci orang Islam lebih daripada kita benci Yahudi. Kita bergaduh sesama jemaah, contoh bicara soal tak ada jemaah, kita benci orang UMNO, kita benci orang ABIM, kita benci orang haluan dan suatu dengannya. Kita benci dia, lagi kita benci daripada orang Israel yang sedang bunuh di Palestin. Itu silap, tuan-tuan, silap. Sama juga dengan hari ini, tuan-tuan. Jangan kita benci Rohingya ataupun kita benci saudara sesama Islam lebih daripada kita benci orang Yahudi, orang Israel dan musuh-musuh Islam di luar sana. Nak membenci pun berpada-pada. Betul, yang salah kita tegur, tuan-tuan. Ini budaya politik yang pas, ataupun nak corak masa depan yang pas nak bawa pada hari ini. Benda salah kita tegur, sikap yang tidak kena, yang mereka barangkali berlebih-lebihan kita tegur, tetapi tidak sampai sekali kita menzalimi anak-anak kecil yang berada dengan mereka yang sepatutnya mendapat hak makan, mendapat hak pendidikan, kan, mendapat hak pendidikan dan suatu dengannya. Dalam bab pengurusan pelarian, betul ada penambahbaikan yang perlu dibuat, akan tetapi kita nak fahamkan di sini, jangan kita berpecah dan jangan kita menzalimi saudara sesama Islam. Di sini bila kita meletakkan dasar Islam memimpin, kita kena memahami bahawa innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sama juga dengan apa yang berlaku di Aus dan Khazraj. Nabi menyatukan dua kabilah, kan, dua kumpulan umat Islam yang bergaduh, yang hampir bergaduh, Nabi menyatukan kembali. Kita pada hari ini jangan kita cari peluang untuk bergaduh, kan? Bahkan kita kena cari titik persamaan untuk kita bersatu. Itulah dasar Islam memimpin, dan pendekatannya adalah pendekatan budaya politik matang dan sejahtera. Tuan-tuan, ada dua lagi topik yang kita akan bincangkan untuk akan datang, iaitu berkenaan dengan memimpin perubahan negara. Yang keduanya memimpin sokongan rakyat. Jadi saya harap mudah-mudahan bermanfaat. Ala kulli hal, ingatlah bahawa dalam kita sebagai seorang umat Islam, Tuan Guru akhiri dalam antara poin-poin di antara dalam ucapan dasar Tuan Guru Presiden dalam bertemakan Islam memimpin, menceritakan bahawa kejayaan dan kemenangan Islam itu pasti ada, tetapi bersama dengan orang yang beriman dan sabar dalam perjuangan. Orang yang beriman dan sabar dalam perjuangan. Dan saya nak baca tuan-tuan, saya nak baca satu dalam ucapan dasar Tuan Guru Presiden ni dipesan kepada anak muda. Antara benda yang dipesan kepada anak muda di sini adalah, saya ambil contoh. Anak muda mestilah sentiasa mencari peluang untuk melengkapkan diri dengan ilmu Islam dan bersedia untuk menyambung legasi perjuangan kepimpinan Islam. Pendekatan dakwah yang kreatif, penguasaan media sosial dan penglibatan di lapangan anak muda untuk membawa mesej Islam itu sendiri. Dan anak muda juga mesti mendepani isu nasional, terutamanya pemuda PAS dan antarabangsa, serta mampu mengemukakan solusi terhadap permasalahan rakyat dan anak muda pada hari ini. Tuan-tuan, bila membicarakan tentang kepimpinan Islam, antara yang disebut dalam kitab Qiyadah Jundiah Syekh Mustafa Masyhur disebut, umat Islam sentiasa mencari wasilah, platform untuk dia meletakkan harapan kepada siapa yang mampu membawa harapan umat Islam pada hari ini. Apa harapan dia? Dia nak mengamalkan Islam dalam keadaan aman. Dia ingin berada dalam keadaan yang aman sentosa, maksudnya dalam keadaan yang selamat. Suasana kehidupan masyarakat yang selamat, kan? Dalam keadaan yang aman, boleh bekerja, boleh beramal ibadat. Maksudnya dia nak berada dalam keadaan yang beraman, dalam keadaan aman. Cumanya
Sekarang ni umat Islam sedang mencari kepada siapa yang dia nak letakkan pengharapan tersebut. Maka gerakan Islam Abna Harakah, dia kena menanggung tanggungjawab tersebut, mempersiapkan gerakan Islam supaya rakyat ataupun masyarakat ataupun umat merasa yakin untuk meletakkan harapan tersebut kepada Parti Islam Malaysia PAS. Maka pesanan Tuan Guru Presiden pada anak muda tadi, sama-sama kita usaha untuk kita penuhi harapan Tuan Guru Presiden, untuk kita mengamalkan dalam kehidupan kita bersemasa dan meletakkan gagasan kita, kan, Islam memimpin negara dan memimpin kehidupan kita. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ma asabaka min hasanah fa minallah wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsi. Sesungguhnya apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan diri sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.